Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah yang pernah berlaku kepada Imam Asy-Sya'rani. Beliau merupakan ulama di Mesir suatu ketika dahulu. Kisah ini saya tajukkan sebagai indahnya menjadi hamba Allah. Pada suatu hari, Perdana Menteri Ali Pasha telah berjumpa dengan Imam Asy-Sya'rani. Dia mengatakan, "Wahai Imam, esok kami akan berjumpa dengan Sultan. Adakah kamu mempunyai suatu hajat untuk kami sampaikan kepada Sultan?" Imam Asy-Sya'rani memandang wajah Perdana Menteri Ali Pasha dengan senyuman lalu mengatakan, "Kami tidak memerlukan sesuatu daripada Sultan. Namun kalau kamu ada hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu beritahulah kepada kami." Maka tertunduklah Perdana Menteri Ali Pasha dengan dia menyatakan, "Kamu benar wahai Sya'rani. Kami berhajat kepada makhluknya, sedangkan kamu para alim berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini. Kamu benar wahai Asy-Sya'rani." Di dalam kisah ini kita dapat mengambil pengajaran bahawa ada di kalangan manusia mereka buta mata hatinya dengan mengambil kebendaan dan kemewahan sebagai ukuran kemuliaan, sedangkan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala begitu berbangga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu kenal dengan Allah, lalu mereka sangat bangga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda telah bersabda, nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang yang paling bahagia di atas dunia, lalu dicelupkan ke dalam neraka beberapa saat, lalu diangkatkan dan ditanya kepadanya, "Apakah kamu pernah merasa kebahagiaan sebelum ini?" Maka kata orang yang dicelup di dalam api neraka itu, "Tidak, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan sebelum daripada ini." Lihatlah betapa neraka itu memusnahkan segala ingatannya kepada kebahagiaan di atas dunia, hasil daripada kemewahan dan juga kemuliaan yang diukur daripada pangkat dan juga harta benda di atas dunia. Tuan-tuan, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kemuliaan yang sangat hebat semasa kita di atas dunia, apatah lagi di akhirat. Sebab itulah di dalam surah Al-Isra Allah menyebut dengan jelas, "Subhanallazi asra bi'abadihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa." Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa Allah gunakan perkataan hambanya? Kerana status hamba Allah Subhanahu wa taala merupakan status yang begitu tinggi, merupakan status yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak berbangga kalau kita disebut sebagai hamba Allah? Hamba Allah bukanlah seperti hamba di atas dunia. Hamba Allah dilayan dengan begitu baik, diberikan rezeki yang begitu hebat, bahkan dilayan di akhirat kelak dengan penuh kemewahan di dalam syurga, dengan penuh kenikmatan yang tidak putus-putus. Itulah kebaikan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak mendapatkan ketakwaan itu? Dengan mengenali Allah terlebih dahulu. So, dengan kenal kepada Allah, maka kita akan bangga menjadi hambanya dan kemudian kita bertakwa kepadanya, lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat kita daripada seorang manusia yang biasa menjadi hambanya yang cukup dikasihi olehnya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan, kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Sesiapa yang mencari kebahagiaan ataupun kemuliaan selain daripada Islam, nescaya Allah akan menghina kita. Maka tuan-tuan, rasailah bahawa kita sebagai orang Islam adalah orang yang cukup bertuah kerana kita merupakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
hargailah kehidupan kita sebagai seorang Islam, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hargailah kita sebagai seorang Islam, sebagai hamba Allah, dengan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang reda kepada Allah, sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki hati yang tenang, hati yang mutmainnah, pulanglah kepada pangkuan Tuhanmu dalam keadaan kamu reda Allah sebagai Tuhanmu, Allah reda kita sebagai hambanya. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Hadza wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.